Boleh Ustaz tunduk cara takbiratul ihram? Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Paksa saya tegak balik. Cara angkat tangan takbiratul ihram hanya dua hadis sahaja. Pertama, la yatajawaz, tidak melampau uzunaihi, dua telinga. Allahu Akbar, dua telinga, diagak-agak dua telinga. Allahu Akbar. Yang kedua, baina mangkibaihi, mangkibaihi, tidak bahu. Allahu Akbar. Nanti bila nampak ada orang sembahyang, Allahu Akbar. Atau telinga, Allahu Akbar. Yang tak ada dalilnya, Allah. Ini tak ada mazhab, hanya dua saja, telinga. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai telinga. Allahu Akbar. Bagi perempuan, perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang tertutup? Bahu, maka perempuan sebahu. Allahu Akbar. Lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i ada dua. Di atas jantung, Allahu Akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adlatuh. Nanti bila nampak ada Allahu Akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku, maka saya buat begini. Oh, baru saya faham. Itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, jantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel, Allahu Akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki dua, di atas pusat tepat. Allahu Akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Cuba tengok Raja Maghribi Muhammad VI. Raja Maghribi Muhammad VI, ayah dia Hasan II sama. Cuba tulis di YouTube Muhammad VI salat. Nampak? Allahu Akbar. Sebab dia mazhab Maliki dua. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku Albani. Buku ni bestseller. Sifat salat Nabi, tepat di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6-nya. Saya tak ingin lepas ini tuan-tuan cuba semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun saya di Maghribi 2 tahun, belum pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan ini, yang ke-6 ini, supaya kita jangan salahkan orang, sebab mereka semua. Kenapa banyak? Betul. Kerana Nabi melaksanakan hadis. Nabi salat beberapa kali dan hadis banyak sekali. Imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai hadis ini, imam ini pakai hadis ini. Hadis banyak sekali. Nah, ini tentang masalah letak tangan. Kita musafir, tapi kita berhenti solat Jumaat. Solat asar tu boleh jamak qasar tak? Jarang-jarang bermusafir hari Jumaat. Mazhab Hambali mengatakan solat Jumat itu adalah solat yang berdiri sendiri, mustaqillah, ibadatun mustaqillah. Dia tidak boleh dijamak dengan asar, sebab dia bukan zuhur. Nanti bila ada ustaz berkata, tidak boleh dijamak solat Jumat dengan asar, jamak yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, itu dia pakai pendapat mazhab Hambali. Saya baca pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia, dari Qasim, mazhabnya Hambali. Kata dia tak boleh solat saja Jumat, nanti asar jamak qasar. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh solat Jumat dengan niat jamak qasar dengan
asar, nanti selepas solat Jumat salam tegak lagi solat asar 2 rakaat jamak qasar jamak takdim. Kenapa boleh? Kerana solat Jumat itu pengganti zuhur. Bila penggantinya, bila yang digantikan boleh dijamak, maka yang menggantikan pun boleh. Di situ perbezaan mazhab Syafi'i dengan Hambali tentang masalah Jumat. Hambali berkata solat Jumat itu ibadah tersendiri, sedangkan Syafi'i berkata solat Jumat itu pengganti solat zuhur. 2 rakaatnya mana? Mendengarkan khutbah. Duduk di kampung 5 hari, boleh atau tidak? Dapat 3 hari jamak qasar. Jamak qasar 4 hari 4 malam. Tidak dihitung kira datang dan pulang. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari 4 malam. Jumat tidak dihitung kira datang dan pulang. Bila payah susah menghitung 4 hari 4 malam, hitung 20 kali sembahyang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 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 Yang ke-21 maka dia tidak lagi jamak qasar, sudah muqim. Begitu dalam fiqhul islami wa adillatuh. Boleh menerima derma untuk masjid surau atau makan dan minum bank yang bukan syariah? Tak boleh. Maka tadi masa saya lalu saya pandang bank rakyat. Dalam hati saya, kenapa Pak Cik Razak bawa saya tazkirah di sini? Sedangkan dalam tazkirah saya berkali-kali saya kata kita tak boleh makan, tak boleh minum. Setelah sampai baru, ini adalah bank syariah. Oh, inilah bank syariah yang tak menyebut, bank Islam yang tak menyebut dirinya Islam. Bank rakyat, tapi isinya Islam. Lebih baik botol khamar isi zam-zam daripada botol zam-zam isi khamar. Mengapa akhir-akhir ini sahaja ditubuhkan bank syariah? Jadi datuk nenek kita dahulu makan riba. Datuk nenek kita tak ada bank. Bank ini sudah lama. Islamic Development Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Faisal Islami dulu. Jadi oleh sebab itu maka bagi yang dulu tidak ada, maka darurat. Bila dia simpan di rumah, takut hilang. Bagaimana bila seorang muslim duduk di suatu kawasan, tiada bank Islamic Bank, maka di mana dia simpan uang? Dia letak ke bank konvensional. Lalu tapi faidah bunga dia tak boleh ambil. Lalu bagaimana? Dia tetap ambil, dia bagi untuk masalih ammah, untuk madrasah, sekolah Islam, untuk fakir miskin, tapi niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Terakhir, Ustaz, akhir-akhir ini muncul pemahaman Salafi, Wahabi, selalu menyalahkan tata cara ibadah solat kita, kaki celana kita, janggut kita. Apakah pemahaman ini diberi bantuan kewangan dari Arab Saudi kerana masjid mereka bagus-bagus? Wallahu alam bisawab. Sampai sekarang saya belum pernah tanya, awak dapat bantuan ke apa tidak? Tapi yang jelas jamaahnya bersedekah banyak. Mereka banyak duit bersedekah. Lalu jamaah manakala mereka buatkan malam sedekah, dia banyak duit. Wallahu alam bisawab. Yang jelas manhajuna manhajul bayan. Begitu kami diajarkan di Azhar University dulu. Saya kira Ustaz Hanafiah juga, kami dari Azhar, banyak sahabat-sahabat di Mesir, di Malaysia, daripada Kahirah, kita diajarkan menjelaskan saja. Ustaz Samad, bagaimana dengan kaki celana, apakah mesti dipotong atau tidak dipotong? Ma tahtal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Di bawah mata kaki celana, di bawah mata kaki kain, di bawah mata kaki jubah, di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi ada hadis lain, man jarra thawbahu khuyala, berdosa kalau sombong. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Sana'ani dalam Subulus Salam. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Saya selalu menjelaskan saja. Saya tak katakan itu ustaz tak betul, itu dia. Tidak, saya jelaskan saja supaya masyarakat faham. Tentang masalah janggut, saya sebutkan menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sepakat semua tentang janggut itu sunat, wajib. Maka ada yang mengatakan sunat. Saya sebutkan pendapat imam ini sunat. Kalau berjanggut itu sunat, maka mencukur janggut tidak haram.
Karena lawan daripada sunat adalah makruh. Tuan-tuan yang sudah berjanggut, sila berjanggut. Jangan mengejek yang tak berjanggut, jangan pula mengejek yang berjanggut. Aku tengok engkau ni macam kambing lah. Tentu yang berjanggut sakit hati. Bila aku kambing, engkau anjing, kata dia. Ha. Bila sesama kita berkelahi, yang senang siapa? Siapa yang mengambil manfaat daripada perkelahian kita? Bila antara yang Muslim memotong kaki celana dengan yang tidak memotong berkelahi. Dulu bila jumpa tengok muka, apa khabar? Sekarang tengok kaki, dah potong apa tidak? Yang sudah potong jangan mengejek yang belum potong. Yang belum potong jangan ejek yang sudah potong. Ini nampaknya awak dah bertambah tinggi pula ni. Bila yang potong dengan tak potong berkelahi, yang potong kaki celana dengan yang tak gunting kaki celana berkelahi, yang tertawa yang tak bercelana. Mereka lah yang senang dengan perkelahian kita. Oleh sebab itu tak usah berkelahi dalam masalah-masalah yang tidak perlu. Sepanjang berada di Malaysia, saya dapati ustaz berceramah sepanjang hari dari pagi, petang hingga malam. Bagaimana ustaz mampu bertahan tenaga? Apakah ada ayat-ayat? Tak ada. Sebab di Malaysia banyak makan tidur, makan tidur. Lepas tazkirah ni makan, lepas makan tidur, malam tazkirah balik makan. InsyaAllah kalau lebih 7 hari saya gemuk di Malaysia. Doa daripada jamaah, tak lebih daripada itu. Ustaz makan apa, minum apa, tak ada khas. Doa daripada jamaah. Berapa jamaah yang mendoakan saya? Berapa jamaah malam tadi di Shah Alam yang mendoakan? Jamaah Masjid Kementerian Pertahanan, jamaah Masjid Negara, malam nanti jamaah Masjid Muaz bin Jabal, esok malam jamaah Masjid Terengganu, esok lagi jamaah. Mereka mendoakan, baik yang dapat berfoto ataupun tidak, semuanya mendoakan. InsyaAllah. Selamat datang ke Menara Kembar Bank Rakyat. Bagaimana adab pergaulan lelaki dan perempuan di tempat kerja? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh seorang lelaki dengan perempuan duduk berdua-dua kecuali dengan mahram. Duduklah beramai-ramai, ada lelaki-lelaki, ada perempuan. Yang jadi masalah sekarang, isteri orang lebih lama duduk dengan suami orang. Dia duduk dengan suami orang selama 8 jam. Masuk pukul 8 pagi, balik pukul 4 petang. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Lepas itu dia balik ke rumah, dia berjumpa dengan laki dia hanya 2 jam. Itu pun dengan dunia yang berbeza. Sebab sibuk dengan masing-masing. Oleh sebab itu maka ini mesti difahami dengan baik. Jangan sampai bercerita tentang perasaan, tentang macam-macam. Kerana syaitan tidak pernah mengajak berzina. Tapi syaitan, la tattabi'u khutuwat, langkah-langkah syaitan. Nazratun, pandangan. Setelah memandang, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fakalamun, fasalamun, salam. Assalamualaikum, apa kabar? Duduk kat mana? Fakalamun, bicara. Famau'idun, janji. Faliqa'un, pertemuan. 6 langkah-langkah syaitan. Oleh sebab itu kita tetap jaga, tetap bekerja, tetap beraktiviti. Itulah makna zikir. Bila perempuan, kadang kita diam, perempuan ni pula ajak kita. Apa khabar, macam mana? Subhanallah, subhanallah. Thank you Ustaz, welcome. Datang lagi ke Menara Kembar Bank Rakyat, insyaAllah. Saya ke Malaysia setahun sekali, bulan Februari tahun 2019. Semoga Ustaz sentiasa diberi kesihatan, amin. Apa hukum baca surah sajadah pada subuh pagi Jumaat? Separuh-separuh. Hadis tentang membaca rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil sajadah. Yang rakaat kedua hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sahih. Boleh tengok buku saya 99 soal jawab solat, download free di Play Store. Hadisnya sahih. Bagaimana bila dia tidak hafaz? Dia baca setengah. Boleh. Apa salah? Tapi tentulah tidak lengkap sempurna seperti orang. Bagaimana bila dia tidak baca itu? Dia baca ayat lain. Sah. Dia tak baca ayat. Sah juga. Sebab yang rukun itu Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sah. Lepas sembahyang kita tanya, apa awak tak baca ayat? Aku baru masuk Islam. Awak yang dah lama Islam, apa tak datang cepat ke surau?
Bukankah sunnah Rasulullah pada subuh pagi Jumat membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan? Bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu macam mana? Dia baru hafal setengah. Kenapa awak baca setengah? Saya baru hafal setengah. Awak, saya belum mula lagi. Ternyata dia sudah mulai. Dia sedang dalam masa usaha untuk berbuat baik. Ustaz, akhir-akhir ni kita dibudayakan dengan majlis selawat dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang sehingga selawat itu lebih dari berzikir kepada Allah. Mohon penjelasan Ustaz, adakah kita dibolehkan mengagungkan Rasulullah mengatasi Allah? Bagaimana membezakan antara cinta di antara Allah dan Rasulullah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka sebenarnya mencintai Rasulullah, kita juga sedang mencintai Allah. Tapi jangan kata Allah masuk dalam diri Rasulullah. Na'udzubillah. Kita boleh akidah rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat itu juga zikir mengingat Allah. Kerana di dalam kalimat itu ada Allah. Kalimatnya ada sallallahu ala. Allahumma salli. Kita minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ikut Rasulullah, kita sebenarnya sedang ikut Allah. Kerana apa? Karena ati'u Allah wa ati'u Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi kita di bumi Melayu dari dulu lagi, masa anak lahir ada baca barzanji. Isi barzanji itu juga menyebut Rasulullah. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Nampaknya seperti salawat, tapi sebenarnya di dalamnya adalah abtadi'ul imla, aku mulakan yang hampa ini bismillatil aliyah, dengan menyebut nama Allah. Maka di dalam salawat-salawat itu juga adalah ada Allah SWT. Sama seperti bila ada membaca salawat burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya, ya Allah, wahai penolongku ya Allah, salli wa sallim ala habibika, salawat dan salam untuk nabimu. Maka siapa yang mengingat Nabi Muhammad, dia mengingat Allah. Kerana dalam ingatannya kepada Muhammad ada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saya tahu nama penuh Ustaz? Nama saya Abdul Somad, tapi dalam tulisan Abdul Somad kerana transliterasi dari Inggris, Abdul Somad. Kenapa ada LC? Dulu dipanggil Ustaz saja, Ustaz Abdul Somad. Tapi nama Ustaz kadang dipakai semua. Orang tukang jual ubat pun Ustaz juga. Jadi untuk membezakan mana Ustaz bagi tazkirah dengan Ustaz ubat dan mencabut jin hantu, maka dibuat ujung LC. LC dari kata lesen, dari Al-Azhar, ijazah. Orang ini sudah diberi lesen ijazah daripada Al-Azhar University, MA Master of Art dari Maghribi. Oh, Ustaz nak tunjukkan tidak, supaya orang boleh bezakan. Sebab saya pernah dipanggil orang untuk mengusir hantu. Dia sangka Ustaz, ternyata Ustaz ni ada spesialisasi. Ini saya bukan bahagian saya bahagian tazkirah. Oh, macam tu. Sahkah azan dalam keadaan berjunub? Azan tidak disyariatkan mesti dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Maka bila ada muazzin, azan dia. Lepas azan kita tanya, awak nak ke mana? Saya nak wuduk. Oh, tadi tak ada, saya jaga dari tidur, masuk waktu saya azan. Maka azannya sah. Tapi masalah dia junub masuk ke dalam masjid, ini masalah. Hadas kecil tak apa, hadas besar dia bermasalah kerana azan dalam masjid. Nah ini, oleh sebab itu maka dia mandi bersih baru dia azan. Tak ada orang lain Ustaz, mandi kejap agak 2-3 minit, lepas tu baru azan. Saya nak tanya Ustaz, Ustaz sudah berkahwin ke belum? Sudah, saya sudah punya anak. Anak saya bernama Mizyan Haziq Abdullah. Mizyan bahasa Maghribi artinya the best. Haziq artinya berilmu. Saya ingin anak saya itu baik dan berilmu. Abdullah, tapi dia tetaplah hamba Allah. Jangan menjadi hamba harta, jangan menjadi hamba syaitan, tapi menjadi hamba Allah. Nama adalah doa.
Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Apa hukum suami ambil duit istri, mencuri? Bolehkah sebaliknya istri ambil duit suami, datang, banyak dah jawab boleh. Ada seorang perempuan, nama dia Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Safa, datang Hindun, ya Rasulullah, ya, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan, suami saya orangnya pelit, bakhil. Boleh tak saya ambil wang dia untuk anak, untuk makan kami? Kata Nabi, bil ma'ruf, cukup. Kira-kira belanja keluarga, istri dan anak untuk standar Kuala Lumpur berapa? Dia bagi tak cukup, maka boleh dia ambil. Ini boleh perempuan mengambil wang suami bila tidak cukup. Menurut standar untuk orang Malaysia lah. Lebih daripada itu saya tidak bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi suami mengambil wang istri, maka dia sudah mencuri. Makanya dalam Islam suami tidak boleh berzakat kepada istri, sebab istri wajib dia nafkahi. Istriku, ini ada wang RM1,000 untuk belanja kita sekaligus zakat saya. Oh, tak boleh. Tapi ketika istri kaya, suami susah, maka istri boleh berzakat kepada suami. Suamiku, aku pandang engkau fakir miskin, ini zakat aku. Boleh. Begitulah zakat. Bagaimana contoh perkhidmatan pelanggan yang baik untuk kami berkhidmat di bank rakyat? Yassiru, beli orang kemudahan. Wala tu'assiru, jangan susah-susahkan orang. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari daripada Islam. Ketika tuan puan bekerja di bank Islam dengan memberikan pelayanan terbaik, maka saat itu sedang menampakkan bahawa inilah Islam. Apalagi yang datang ini non-Muslim. Nampak dia, oh, saya senang dengan Islam. Ternyata orang Islam itu lebih ramah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau sepelekan. Jangan engkau anggap ini perkara kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Apa dia? Antulqi akhaka biwajhin talqin. Engkau pandang wajah saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang cerah. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Dari mulai tatap muka, dari mulai mempermudah urusan orang. Man yassara an mu'sirin, sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan berikan dia kemudahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menolong orang beriman, wallahu fi aunil abdi, Allah akan tetap menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah akan turunkan pertolongan selama kita mau menolong orang lain. Bagaimana inginkan keberkatan dalam bekerja? Berangkat dari tempat rumah tinggal ke tempat bekerja dengan niat mencari nafkah yang halal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ingin mencari rezeki yang halal untuk makan keluarga. Kemudian di tempat bekerja hindari kecurangan. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya, lalu dia rasa ada yang basah. Kenapa yang basah di dalam, yang kering di luar? Asabahul matar, kena air hujan wahai Rasulullah. Bila yang basah ini di luar, orang tak nak beli sebab dia busuk. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang curang maka dia bukanlah golongan kami. Wa mal yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Lalu kemudian selalu berzikir. Bila peniaga itu berzikir dengan Allah, dia tidak akan curang timbangan. Satu surah khusus untuk khas timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mempermainkan takaran, sukatan, timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, bila mereka sebagai pembeli, mereka minta, kenapa tak penuh? Mengapa tak lengkap? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi bila mereka yang menjual, mereka selalu mengurangi sukatan. Maka jangan sampai kita rosakkan rezeki yang halal menjadi haram. Bagaimana aurat perempuan yang sebenarnya? Wajibkah pakai stokin? Bagaimana yang memakai wangi-wangian? Kami orang lelaki rasa tergoda lah. Ya Asma, Nabi panggil Asma, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan,
idza balagatil mahid, kalau dia sudah sampai usia uzur, sudah sampai usia maaf haid, la yasluh alaha an yura minha, tidak boleh nampak dari badannya, illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini. Yang dimaksud dengan ini wajah. Wa hadza, ini zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Jadi puan yang memakai, boleh. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Tidak boleh pakai sempit. Nisaun, perempuan. Kasiyatun, berpakaian. Ariyatun, tapi maaf, telanjang. Sebab apa? Kerana tidak berpakaian. Ini tak layak saya sampaikan. Tapi ini hadis Nabi SAW. Lalu kemudian, jangan memukulkan kaki ke lantai. La yadribna bi arjulihidna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Kenapa tidak boleh? Sebab perempuan jahiliyah dulu dia pakai gelang kaki, lalu dia pukulkan ke lantai kuat-kuat supaya semua lelaki memandang dia. Kerincing, kerincing, kerincing. Andai dia lalu di sini, tiada seorang pun jamaah memandang saya, semua pandang kat dia. Atau ke atas dia pakai ka'asnimatil bukhti, seperti punuk onta, naik ke atas. Sanggul dia buat besar-besar. Ada pun perempuan yang ikat rambut dia panjang, dia bagi ikat kecil saja supaya rambut dia tidak terhurai. Maka boleh, kerana ada sebab. Tapi dia buat tinggi, kerana sifat perempuan adalah ingin diperhatikan. Selalu ingin diperhatikan. Ya, sifat perempuan. Dan lelaki pula selalu ingin memperhatikan perempuan. Alhamdulillah, masih ada lelaki. Sekarang ada model baru, lelaki memperhatikan lelaki. LGBT namanya. Masalah wangi-wangian, ada setengah orang mengatakan tak boleh sama sekali. Ini hadisnya mesti kita tengok. Kita pandang baik-baik. Man akala basalan, sesiapa yang memakan basal, bawang merah, thauman, bawang putih, la yaqrabanna, jangan dekat-dekat ke surau, jangan dekat ke masjid. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, kerana malaikat merasa tersakiti dengan bau itu. Ini menunjukkan bahawa Islam tidak suka kepada orang yang bau. Jadi bila ada hadis mengatakan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian, kalau begitu dianjurkan busuk-busukan. Bukan itu maknanya. Maknanya dia pakai menghilangkan bau, ya, tapi tidak melampau. Ada jenis-jenis minyak wangi yang melampau, sehingga ketika dia pakai di sana, orang di sana tercium. Dia sembahyang ke masjid, dia pakai sana, imam tercium. Hilang ayat Ar-Rahman imam. Bila setakat menghilangkan bau saja, maka boleh. Bau-bau yang tidak ini. Oleh sebab itu maka fahami dengan baik. Apa hukum mengundi? Apa hukum mengundi orang bukan Islam? Bagaimana nak buat mengundi? Oh, memilih. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Itu ayat tak boleh kita tawar-tawar lagi. Wa may yatawallahum minkum, sesiapa di antara kamu yang memilih mereka, fa innahu minhum, maka dia bahagian dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Sesiapa yang ikut-ikut suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nauzubillah. Maka pilihlah muslim, senator muslim, pemimpin muslim. Kalau tidak, na'udzubillah. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum. Di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka. InsyaAllah kita semua akan dibangkitkan bersama orang-orang Islam, insyaAllah. Amin. Bagaimana nak buat kalau imam sedang berkhutbah terbatal wuduk? Nak buat kalau imam sedang khutbah terbatal wuduk. Yang batal wuduk ni imam ke atau yang mendengar? Kalau yang batal wuduknya ini adalah orang mendengar, maka dia pergi wuduk, dia balik. Kalau yang batal wuduk itu imam, sebab zaman Nabi, dia imam, dia khatib. Kalau khatib sedang khutbah, batal wuduknya, apakah boleh dia turun? Boleh. Dia turun, dia pergi tempat wuduk, dia wuduk balik, dia naik ke atas. Pernahkah terjadi zaman Nabi? Pernah. Nabi sedang khutbah, lalu Nabi, ini mimbar Nabi, ini rumah Nabi, belakang tu rumah Sayyidina Ali, Fatimah. Hasan dan Husain sedang berkelahi merebut kain berwarna merah. Nabi turun ke bawah, Nabi bawa Hasan, Nabi bawa Husain, Nabi serahkan pada Fatimah, Nabi naik balik ke atas. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ni memang jadi ujian sahaja. Itu menunjukkan khatib boleh turun ke bawah. Tapi saya belum cuba lagi. Sekali pun belum.